Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Okey, baiklah, hari ini Ustazah sediakan rakaman pengajaran sahaja kerana ada sedikit masalah internet connection untuk kita buat Google Meet ya. Ustazah takut kalau kita buat juga Google Meet nanti rakaman kita akan tersekat-sekat. Okey murid-murid? Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada kefahaman surah Al-Fatihah. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 26. Okey. Yang pertama, kita ulang semula apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelum raya. Okey, pada mulanya kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan bersama-sama dengan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, seterusnya kita telah belajar tentang maksud ayat. Okey, seperti mana yang kamu mesti ingat, Ustazah pernah membentangkan kepada kamu lagu maksud surah Al-Fatihah. Okey, jadi mungkin kita boleh bernyanyi bersama-sama. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey, Ustazah harap kamu pun hafal lagu tu supaya mudah untuk kamu mengenal pasti apakah maksud daripada bacaan surah Al-Fatihah. Okey, baiklah, kita lihat apakah pengenalan surah Al-Fatihah. Dan sebenarnya kita hanya ulang kaji yang ni. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, mengandungi 7 ayat kesemuanya. Al-Fatihah bermaksud pembukaan. Okey, kenapa dia dimaksudkan sebagai pembukaan? Kerana surah ini ialah surah yang pertama di dalam Al-Quran. Ia juga dikenali sebagai Ummul Kitab dan merupakan salah satu rukun solat, di mana ini bermakna kita membaca 17 kali sehari semalam, merangkumi 17 rakaat solat sehari semalam. Okey. Okey, ini latihan yang telah kamu laksanakan. Okey, hari ni kita nak belajar tentang pengajaran daripada surah Al-Fatihah. Kita dah baca, kita dah fahami maksudnya. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah Al-Fatihah? Okey, kita lihat dulu kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, dalam surah Al-Fatihah terdapat puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Jadi apa pengajarannya? Okey, yang pertama, kita mestilah memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah, iaitu mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setelah
Selesai melaksanakan sesuatu kerja, kita mesti mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ni maksudnya segala puji bagi Allah. Okey, yang kedua, kandungan surah Al-Fatihah menjelaskan tentang Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi apa pengajarannya? Kita mestilah berkasih sayang sesama makhluk. Sayang kepada ahli keluarga, sayang kepada haiwan peliharaan. Okey, sayang kepada tanaman, pokok-pokok, jangan kita rosakkan pokok-pokok. Seterusnya, meraih pahala sebanyaknya. Okey, dengan cara apa? Kita tunaikan solat, kita mengaji Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, kandungan surah Al-Fatihah ialah ikrar ataupun pengakuan kita mentauhidkan Allah, iaitu memastikan bahawa hanya Allah sahaja Tuhan yang kita sembah. Jadi apa pengajarannya? Yang pertama, mestilah rajin menunaikan solat. Dan yang kedua, bila kita nak minta tolong hanya kepada Allah. Dan kandungan surah Al-Fatihah yang terakhir adalah kita mesti berdoa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Minta doa dekat Allah supaya diberi hidayah. Jadi apa pengajarannya? Yang pertama, mestilah belajar agama, belajar ilmu agama, dan yang kedua, pilih sahabat dan rakan yang baik. Okey, kita lihat pula apakah kepentingan kita mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Okay, kenapa kita perlu mengamalkan pengajaran? Kita kena belajar agama, kita kena sayang sesama makhluk, kita kena mulakan pekerjaan dengan bismillah, sudahkan pekerjaan dengan alhamdulillah. Kenapa? Okey, supaya yang pertama, akhlak mulia dapat diamalkan. Okey, sebagai seorang Islam, kita mesti mengamalkan akhlak yang mulia. Yang kedua, membentuk akidah yang kukuh ataupun kepercayaan kita kepada Allah semakin kuat. Yang ketiga, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Di sini kita nak mengakui kebesaran dan keagungan Allah, betapa berkuasanya Allah. Dan yang keempat, berusaha memperbanyakkan ataupun melipat gandakan amalan. Banyakkan amalan. Solat 5 waktu bagi cukup, sedekah, tolong menolong, hormat ibu bapa dan sebagainya. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, seterusnya kita lihat latihan pengukuhan. Okey, dalam latihan pengukuhan ni, kamu mesti ada buku aktiviti. Okey, buku aktiviti Ustazah dah letakkan di arena PIBG. Siapa yang belum ambil, tolong ambil. Okey, buku latihan, muka surat 30. Tulis nombor jawapan berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, dekat bawah ni nombor. Nanti kamu di bawah ni gambar, nanti kamu letakkan nombor berdasarkan situasi yang sesuai, okey? Contohnya tengok nombor 2 ni, gambar apa? Ditulis bersahabat dengan rakan yang baik. Okay, letak nombor 2. Tengok nombor 1, menunaikan tanggungjawab. Mana gambar yang menunjukkan nombor 1? Menunaikan tanggungjawab. Yang ketiga, berkasih sayang sesama makhluk. Mana gambar yang menunjukkan kasih sayang sesama makhluk? Yang keempat, belajar agama. Mana gambar yang menunjukkan kamu sedang belajar agama? Yang kelima, sering mengucapkan Alhamdulillah. Okey, mana gambar yang menunjukkan orang tu sedang mengucapkan Alhamdulillah? Dan yang keenam, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana gambar yang sesuai? Letakkan nombor 6. Baiklah, seterusnya muka surat 31. Pilih dan isi jawapan pada tempat kosong berdasarkan situasi. Kita tengok gambar ni, dia sedang menconteng dinding. Apakah akibat menconteng dinding? Okay, kamu pilih salah satu ni. Sekolah dalam keadaan kotor ataupun serik untuk bersukan ataupun beriadah. Mana satu akibatnya? Sekolah dalam keadaan kotor atau serik untuk beriadah. Isi di sini, tulis yang cantik ya. Pilih salah satu sahaja. Okey, yang ni dia membantu kawan dia. Okey, apakah faedah membantu kawan? Pilih yang sesuai. Pertama, sekolah lebih ceria ataupun yang kedua, diberi ganjaran pahala. Apa faedahnya? Yang ketiga, tindakan, tengok gambar kawan dia, peras ugut kawan.
buli kawan minta duit. Okey, apakah tindakan kamu melihat situasi ini? Yang pertama, adakah kamu akan menyokong perbuatan mereka ataupun beri nasihat kepada mereka? Okey, berikan jawapan yang betul, tuliskan cantik-cantik ya. Okey, setakat itu sahaja tugasan kita tugasan dan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kamu siap, kamu boleh hantarkan kepada ustazah untuk semakannya. Okey, baiklah murid-murid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.